zaman berzaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di petang-petangan ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji belajar tentang herba. Ya, tak habislah. Dan hari ini kuliah masuk ke berapa ya? Ada yang catat tak kuliah ke berapa kita hari ni? Dah lebih 50. Ya, alhamdulillah, syukur ya. Ada yang ikut daripada mula sampai 50. Wah, banyak sudah ilmu yang kita pelajari. Ada dua kaedah belajar ilmu herba ini. Satu kaedah belajar herba untuk sakit apa. Kaedah yang kedua, sakit apa, herba apa. Itu yang kedua ya. Jadi siri yang pertama ini Pak Haji akan sampai 60 dulu. 60 dulu, iaitu belajar herba untuk sakit apa. Sampai siri yang ke-60, kemudian kita ganti pula dengan sakit herba apa. Jadi dia akan jadi semakin mahir. Sebab apabila kita sudah belajar sakit herba apa yang kita harus diberikan, masa tu kita akan mula recall balik semua pelajaran kita sebanyak 60 kuliah yang telah kita ikuti. Jadi dengan sebab itu maka dia akan mahirkan lagi, insya-Allah. Ya, dia akan membuatkan kita menjadi semakin excited. Sebab apa? Kalau dulu kita belajar herba ni untuk sakit ni, ya, untuk sakit ni, satu herba tu macam-macam sakit digunakan. Kali ini satu penyakit macam-macam herba digunakan. Menarik tu, menarik. Dan banyak pokok-pokok yang kita mungkin tak kenal, yang mungkin Pak Haji akan sebut kat sini, tapi tidak mengapa, nanti dibantu dengan YouTube Pak Haji TV. Pak Haji tunjuk gambar-gambar pokok-pokok tersebut. Misalnya pokok randu. Tahu tak pokok randu? Ramai yang tak tahu pokok randu. Pokok randu itu bahasa Indonesia tentulah tak tahu. Bahasa Malaysia apa? Malaysia panggil kekabu. Buat bantal kekabu. Bantal kekabu tu, itulah randu namanya. Ya, orang buat bantal. Tetapi randu ini ada randu hutan, ada randu kampung. Macam mana kita nak tengok daun besar, daun kecil. Durinya, ada duri juga. Jadi ini semuanya ini pelajaran ilmu herba. Tetapi cukuplah kalau kita nak bagi tahu bahawa daun randu itu boleh dibuat untuk ubat strok. Daun kekabu buat ubat strok. Jadi tapi macam mana pun nanti dulu. Ya, kita akan bincang satu persatu. Banyak ya, 1230 spesies di Malaysia, 10,000 spesies di Indonesia. Taklah banyak Pak Haji tahu sampai semua tu, tidaklah, setakat yang Pak Haji tahu saja ya, insya-Allah. Baik. Hari ni apa Pak Haji nak ceritanya ialah tentang madu. Ni madu. Madu tualang. Madu tualang Apis dorsata. Hitam ni. Ya, lagi hitam, lagi gelap, lagi bagus. Tetapi gelap ni ada dua ya, ada dua. Yang pertama, kalau kita simpan begitu lama pun dia jadi gelap juga. Tetapi kalau yang kedua, gelap itu adalah kerana warna asalnya dia ada madu yang matang. Matang. Jadi alhamdulillah. Nanti kita akan cuba tengok ini contoh-contoh yang ada, ini yang dikeluarkan di Malaysia, madu tualang. Cantik packagingnya. Ni packagingnya cantik sekali. Ya, Black Raw tualang. Jadi ada lagi jelly pun ada, jelly apa dia panggil, royal jelly. Royal jelly juga ada di dalamnya. Untuk apa royal jelly itu? Jelly untuk makanan ratu lebah. Ratu lebah. Lebah ini diperintah oleh ratu. Dia bukan diperintah oleh raja ya, dia diperintah oleh ratu. Masya Allah. Nanti kita kaji hikmahnya. Masya Allah, banyak hikmah yang dapat kita belajar. Cuma dalam Quran cerita pasal madu lebah, dalam hadis cerita pasal madu lebah. Ya, dalam Quran itu yang selalu Pak Haji sebutkan bahawa apa? Dia adalah penawar yang turun bersama dengan wahyu. Jelas-jelas. Ya, jelas-jelas. Penawar yang turun bersama dengan wahyu. Kemudian diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi yang mengatakan kalau ada kesembuhan itu pada asal. Nabi sebut asal dulu. Kemudian al-hijamah, 2. Kemudian al-kai, yang ketiga. Kalau adalah penyembuhan itu ada pada asal. Masya Allah, Masya Allah.
Jadi bagi kita yang belajar tentang tib nabawi ini, yang pertama datang daripada Allah, yang kedua datang daripada Rasul, yang ketiga yang mengatakan itu kalau datang daripada Allah, datang daripada Rasul itu sudah kita beriman dulu sebelum kita menyusuri buktinya. Beriman secara umum dulu, sebab itu adalah merupakan salah satu perintah sebenarnya. Perintah. Ya, kalau Nabi cerita Isra' Mi'raj, beriman dulu. Ya, satu perintah. Cerita, dalam cerita ada perintah, dalam cerita ada sejarah, dalam sejarah membina sejarah. Dalam cerita, dalam sejarah ada tauhid, di dalam tauhid itu ada fikih, dalam fikihnya ada undang-undangnya. Masya Allah, Al-Quran. Baik, kemudian selain daripada madu tualang ini, ada lagi, ni satu lagi madu, tapi ini namanya madu kelulut. Apa beza madu tualang, madu kelulut? Masya Allah, ya. Ini juga akan kita kaji. Yang ini pula madu asli. Ini pula diambil daripada negeri Arab, madu Arab. Kental ni luar biasa. Ini seterusnya kita ada madu sidir. Lagi kental madu sidir ni. Madu sidir, madu daripada bunga sidir. Masya Allah, ya. Ada banyak jenis juga ini pun, madu sidir pun. Kemudian kita ada lagi madu sumur. Madu sumur. Madu sumur ni salah satu madu yang juga diambil di Yaman. Sama juga dengan madu sidir. Madu sidir ni boleh ambil juga di negara-negara lain, seperti di Afghanistan boleh diambilkan juga madu sidir. Banyak sekali, ya. Baik, begitu juga ada madu habatus sauda. Madu habatus sauda ni madu daripada bunga habatus sauda. Ini kalau Pak Haji dulu ya, dia iaitu di Aswan, iaitu di Mesir. Ya, di mana kawasan madu habatus sauda ada madu lebah tu, dia mengambil madu-madu di situ. Masya Allah. Ini pula madu apa ya? Madu osteo. Ni pun madu tualang juga. Cuba kita tengok macam ni. Nampak hitam ya. Baik, itu begitulah. Madu banyak jenis lagi, madu-madu. Madu bukit. Ada madu daripada batu-batu, ada. Banyak semuanya. Baik. Di mana kita nak mula bincang ni? Banyak sangat. Okey, yang pertama sekali kita bincang dulu bahawa ada terdapat satu kajian yang cukup menarik di universitas di Malaysia. Satu kajian mengatakan bahawa pengambilan madu pada setiap hari adalah baik untuk penyakit osteoporosis, untuk orang yang kekurangan kalsium, ibu-ibu yang sudah menopause, yang kekurangan kalsium, dia baik untuk osteoporosis. Masya Allah. Sampaikan kebaikannya itu melebihi daripada ubat-ubat kimia yang dimakan. Ya, kalau ada sumber kalsium lah kata diberi di farmasi, madu lebih baik khasiatnya setelah kita ambil. Jadi oleh sebab itu, maka bagi ibu-ibu kita yang dah tua itu, yang mudah terkeluar cabang pahanya, patah tulangnya, yang kerana tulang-tulang mereka digunakan untuk besarkan anaknya dalam kandungannya, balaslah budi ibu tu, belilah satu ya daripada madu tualang ini. Ya, dalam kajian itu didapati madu tualang sangat-sangat berkesan, ya, sangat-sangat berkesan. Begitu. Sangat-sangat berkesan kepada masalah osteoporosis. Satu hari ambil 2 sudu besar, 2 senduk besar, pagi dan juga malam. Ambil setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ya. Ibu kita yang tua itu kan jalannya terbongkok-bongkok. Ya, lututnya tak kuat lagi, harus duduk di atas kerusi, solat pun kadang-kadang di atas kerusi, tak upaya lagi. Jangan kita ziarah saja, kita bagi wang tak boleh memperbaiki kesihatannya kalau kita tak belikan dia dengan madu yang kita tahu untuk kuatkan tulang, untuk osteoporosis, untuk orang yang menopause, untuk orang yang sudah usia lansia. Gitu. Jadi oleh sebab itu, maka
Fungsi yang pertama madu tualang ya Pak Haji nak sebutkan ya. Madu tualang, fungsi yang pertama ialah untuk sumber kalsium, fosforus untuk tulang, pembinaan tulang. Subhanallah. Okey, itu yang pertama sekali Pak Haji nak sebut sekali. Yang kedua, fungsi yang kedua yang terbaik daripada madu ni yang selalu kita gunakan, dia dibuat minuman. Minuman ini kena ingat, ada pertama masukkan dia lemon, kedua masukkan bunga cengkeh, yang ketiga tuang air panas sampai agak mendingin sedikit, hangat, baru masuk madu lebah tualang. Allah, enak sekali. Percampuran di antara cengkeh, madu dan lemon yang dibuat, dia berkeringat nanti kalau kita minum. Tak apa, tak lagi lepas buka puasa ni kita minum yang tu. Itulah dia resepi yang terbaik untuk jantung, blood circulation, untuk tubuh badan kita. Tu lemon. Kalau kita nak kentalkan sikit lagi, ambil kulit lemon. Itu ada di antaranya. Bila kulit lemon tu dia pahit sikit, kalau kita potong lemon dengan kulitnya, dia nak asam-asam. Tapi kalau kita ambil kulitnya saja, dia pahit. Ya, pahit. Tapi itulah yang terbaik. Ya, dia akan menghilangkan asid dalam tubuh badan kita. Asid. Tubuh badan yang berasid itulah yang mendatangkan penyakit. Madu lebah. Masya Allah, Masya Allah. Kalaulah madu lebah itu dimasukkan pula dengan kulit kayu manis. Madu lebah masuk kulit kayu manis. Kulit kayu manis itu Pak Haji dah terangkan, yang tebal, yang nipis. Jangan ambil yang tebal. Tebal itu kasia. Ambil yang nipis, itu cinnamon. Kulit kayu manis yang nipis itu ambil, masuk ke dalam madu, biarkan dia di situ. Minum, dia adalah minuman tonik. Minuman tonik. Cukupkah saja kita gunakan daripada kulit kayu manis? Ya, cukup. Kalau nak masuk sikit, cengkeh masuk sikit. Itu ialah cengkeh, kulit kayu manis itu bersifat aromatik. Dia akan keluar nanti. Madu itu dia ada enzim, itu di antaranya. Di manakah letaknya kekuatan madu? Di mana letak kekuatan madu? Pada kandungan enzimnya atau enzimnya 3% selalunya ada. Jadi oleh sebab itu, maka bila dia ada enzim, dia bertindak ke atas kulit kayu manis ataupun daripada bunga cengkeh, dia akan bertindak menyebabkan keluar bahan-bahan yang ada di situ. Madu jadi ekstrak, pengekstrak yang terbaik. Tak perlu guna alkohol, tak perlu gunakan daripada etanol, tak perlu. Masya Allah. Kalau di tempat Pak Haji lihat ya, di negara Thailand, masa yang terpanggil Thailand, ya, di sana mereka buat minuman madu lebah yang dimasukkan semua akar-akar kayu, herba, direndam dekat situ, banyak jenis. Jadi kemudian minumlah madu tersebut. Masuk pokok pasak bumi, tongkat ali, dia masuk pokok rencang besi, rencang tembaga, di dalamnya dimasukkan, dibuat satu minuman. Jadi artinya tidak perlu proses. Yang proses ialah madu yang menyerap semua daripada tumbuh-tumbuhan itu keluar. Masya Allah. Kalau kita masuk pokok tongkat ali, pahit, madu tu akan jadi pahit. Cerita pasal madu pahit ni, Masya Allah, ada lagi madu pahit yang dikeluarkan di Indonesia. Misalnya madu itu ya dicampurkan juga dengan broto wali, dengan endograpis, sambiloto, jadi pahit, dipanggil madu pahit. Bolehkah kaedah itu? Boleh. Mahoni ya campur sedikit, di mana madu lebah tadi menguatkan mahoni bahasa Indonesia, mahogani bahasa Malaysia.
ya, menguatkan dia dengan sambil loto apa semua, paling bagus untuk turunkan kolesterol dan kencing manis. Madu pahit, boleh madu pahit. Tetapi ada madu pahit lain yang tidak dicampur, hasil daripada bunga saja, iaitu dia ambil daripada bunga. Bunga apa ya? Pulai pandak. Apa pula pulai pandak? Bunga pulai, pokok pulai. Malaysia panggil pulai. Di tempat Pak Haji tu ada nama bohor pulai. Bohor pulai tu pokok pulai lah. Pokok pulai. Indonesia panggil pokok pulai pandak ni. Pokok ni besar pemeluk ni. Tingginya Masya Allah. Kulitnya diambil untuk menghilangkan racun dalam badan. Memang pahit. Lebah ini dia ambil daripada bunga pulai pandak itu, keluar madu yang berasa pahit. Minum, Allahu Akbar, Masya Allah, dia detoksifikasi, terutama kali di liver, di dalam liver, di hati kita. Itu ada antaranya. Itu disebut juga madu pahit. Jadi madu pahit ni juga ada satu lagi namanya madu pelawan. Bangka Belitung, Pak Jimmy kita lah, ya. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua saudara-saudara kita di Bangka Belitung yang dengar program Pak Haji ni. Pak Haji doakan semua jadi herbalis yang terbaik, yang terhebat, insya-Allah, ya. Tapi jangan lupa jual produk Pak Haji juga, ya. Itu di antaranya. Baik. Di Bangka Belitung itu ada satu pokok namanya pelawan. Di tempat lain pun ada pelawan, ada. Pokok pelawan ni ada. Di Bangka Belitung pun ada, dekat Malaysia pun ada, di Sabah Sarawak pun ada sebenarnya daripada pokok pelawan ini. Tetapi pelawan dia tak keluar bunga, sama seperti pokok serai yang tak keluar bunga. Pokok serai tak keluar bunga. Kenapa pokok serai tak keluar bunga? Tak tahu juga. Bukan serai wangi, ya, serai biasa. Kenapa serai tidak mau keluar bunga? Kenapa pokok pelawan tak mau keluar bunga? Tak keluar bunga. Di tempat Pak Haji di Gunung Jerah ni banyak pokok pelawan, banyak sekali, tapi tak keluar bunga. Kalau Pak Haji dah tengok ada keluar bunga, kita boleh ternak lebah dekat sini, lebah madu pelawan. Tetapi dekat sana ada, dekat dia punya, dekat Bangka Belitung ada. Sebab apa? Sebab di sana ada tembaga, ada biji. Di sana ada, orang kata apa, metal. Di mana bila dia jumpa metal saja, dia keluar bunga. Bila keluar bunga, lebah ambil daripada madu pelawan tersebut. Dengar sini. Macam mana nak tentukan madu pelawan? Pertama, dia pahit. Yang kedua, dia manis. Yang ketiga, dia masam. Madu pelawan yang baik itu, dia mempunyai 3 rasa. Masya Allah. Kalau madu pelawan ini khusus, ya, ni khusus, Pak Haji nak sebutkan. Madu pelawan ini dia khusus untuk antivirus, untuk HIV, untuk demam denggi, untuk Ebola, untuk penyakit penyakit COVID-19. Guna apa? Guna daripada madu pelawan itulah, madu pelawan. Jadi orang-orang yang ada di Bangka Belitung, alhamdulillah, bersyukur kerana Allah jadikan madu di sana sudah siap untuk melindungi seluruh Bangka Belitung. Sampaikan kepada bupati di sana, sampai kepada tenaga medis di sana, bahawa Pak Haji sampaikan salam dan beritahu kata di situ ada penawar untuk COVID-19. Masya Allah, ya, Masya Allah. Baik. Itu ada juga madu pahit, madu masam dan madu manis. Adapun madu masam, betul-betul masam, ada juga, iaitu madu daripada madu kelulut. Madu kelulut ni ada 3 rasa. Manis sampai dia masam, sampai dia terlalu masam. Macam cuka tu, macam cuka. Ya, jadi dia bergantung pada bunga apa yang dia makan. Kalau dia ambil daripada hutan, Masya Allah, Pak Haji selalu mengambil madu kelulut daripada hutan. Payah nak dapat. Kadang-kadang 1 minggu baru dapat 15 kilo, 20 kilo. Tapi itulah yang terbaiknya. Sebab apa? Sebab dia terlalu masam. Kerana apa? Kerana dia sudah menjadi cuka. Proses menjadi cuka. Nabi kata sebaik-baik makanan adalah cuka. Ya?
Jadi biasanya kita selalu macam di Indonesia ada penumpas asam urat. Itu ada percampuran cuka dengan madu. Tetapi kalau madu kelulut hutan, sudah tak perlu lagi campur dengan cuka, kerana madu itu sendiri sudah pun berbaur menjadi cuka. Masya Allah, hebat. Ini adalah merupakan satu perawatan yang terbaik untuk jantung. Jangan operasi lagi. Jadi bagi mereka yang ada masalah ini, boleh order. Namanya enzim 4. Enzim 4. Jadi kalau nak dapatkan enzim 4, itu boleh. Itu adalah untuk jangan operation lagi untuk jantung. Masya Allah ya. Itu ada sebahagian daripada kebesaran Allah di atas muka bumi. Baik. Sebenarnya ya, madu lebah ini, semua madu yang ada dekat sini semuanya baik. Sebab Allah yang jadikan. Bukan yang madu Gunung Jerai saja yang baik, bukan madu di satu tempat baik. Madu itu turun di tempat tersebut kerana apa? Dia sesuai untuk tempat tersebut juga. Banyak orang-orang di situ yang memerlukan. Misalnya apa dia? Kalaulah madu itu bagus untuk jantung, maka di kawasan tersebut banyak orang sakit jantung. Kalau tempat tersebut ada madu baik untuk jantung, ramai juga orang sakit jantung, stres, sebagainya. Sebab di mana Allah turunkan penyakit, di situ Allah turunkan penawar. Itu ada di antaranya. Pengecaman itu sangat hebat yang perlu dilakukan. Masya Allah, boleh kita faham. Itu di antaranya. Dan salah satu lagi yang Pak Haji nak sebut ni ialah anti-microbe. Mikrobial ni ialah kuman yang ada dalam tubuh badan kita. Bila mikrob ada dalam tubuh badan kita ini, kuman ada dalam tubuh badan kita ini, apa dia yang kita nak ambil? Selalunya orang bincang apa? Antibiotik. Sakit, antibiotik. Sakit, bagaimana nak membunuh mikrob? Cari antibiotik. Tak tahukah kata madu tu antibiotik, anti-mikrob, dia boleh membunuh semua, tak ada kuman boleh hidup dalam madu. Tapi kita tak kaji, kita tak mau. Sebab yang bagi madu ini ialah orang yang cari madu dalam hutan, bukan doktor. Ya, sepatutnya doktor lah yang perlu prescribe madu kepada pesakit. Doktor yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doktor yang percaya dengan Al-Quran itu yang Allah sebut tentang madu. Pak Haji nak menceritakan sikit bagaimana madu ni kita tidak perap, kita tidak bangga, wa na'udzubillah. Tetapi tempat yang Pak Haji tengok pertama di Australia, yang kedua di New Zealand. Ya, Australia dan New Zealand ni mereka mempromosikan madu ni sehebat-hebatnya. Namanya madu Manuka. Madu Manuka ni dijual dengan begitu banyak sekali di airport. Bukan hanya di airport, di mana-mana orang memperkatakan tentang madu Manuka. Dan diambil, dia jadi sebagai salah satu daripada trend makanan pada setiap hari. Itulah namanya madu Manuka. Jadi Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa, tahu tak apakah madu Manuka itu? Kita tidak tahu ya. Madu tualang, madu osteo, madu kelulut ialah madu dia panggil microflora. Microflora pula. Multiflora. Multiflora ni maksudnya banyak bunga. Tetapi madu yang dibuat Manuka itu monoflora. Monoflora ni satu jenis bunga ya. Bunga pokok apa? Pokok itu pokok Mimosa pudica. Apa dia pokok Mimosa pudica ni? Pokok semalu, puteri malu. Ya, bagus, alhamdulillah. Kita tak pernah meletakkan ini tidak bagus. Bagus, semuanya bagus. Tetapi Pak Haji nak sebutkan bahawa konsep sinergi itu lebih baik. Multiflora itu lebih baik. Kalau dalam hutan-hutan yang tinggi itu, Masya Allah. Macam kat Gunung Jerai ni, Masya Allah. Hutan-hutannya, rimbanya itu, di situlah hidupnya secara alami. Dan di situlah dia membekalkan daripada hutan-hutan yang ada dekat sini. Jadi sebab itu bila kajian dibuat, perbandingan di antara
madu multiflora dengan monoflora terdapat perbezaan yang jauh. Antimikrobial beza, boleh dekat madu multiflora. Untuk luka begitu juga multiflora. Untuk tulang begitu juga multiflora. Hampir kesemuanya dimenangi oleh multiflora. Tak kira lah daripada kelulut ataupun daripada lebah tualang. Allahu Akbar. Ajaib para penciptaan Allah ini. Jadi oleh sebab itu, salah satunya kerana dia mengandungi, kita panggil bioflavonoid, atau dia ada satu namanya fenolik dan lysosome. Fenolik dan lysosome ini dia adalah untuk juga khususnya untuk anti mikrob dan juga anti radang. Anti radang. Peradangan di perut, mah, ya, tukak lambung, luka, gastrik. Ya, itulah bermulanya daripada semua penyakit. Bila kita makan makanan yang tak dicerna dengan baik, yang jus perutnya tak cukup, yang sembelit itu mengakibatkan sembelit, itulah tempatnya, puncanya penyakit. Makanan tak boleh cerna, makanan tak boleh diasimilasi, digestion dan asimilasi, cerna dan serap. Apa guna kita makan herba kalau tidak boleh serap? Apa guna kita makan makanan setiap hari yang nutrisinya tak dapat diserap? Itulah menyebabkan kelemahan dalam tubuh badan. Pencernaan. Kenapa pencernaan ini tak boleh serap? Kerana kita tak cukup enzim. Enzim pencernaan ada di mana? Kat madu lebah. Madu lebah. Ambil madu lebah itu bukan untuk hilangkan penyakit, tapi untuk pencernaannya yang bagus. Kita kena faham bahawa pengobatan kita ini adalah pengobatan memperbaiki kesihatan kita melalui pencernaan yang bagus. Malu kalau Dr. Bernard Johnson yang boleh berfikir tentang pencernaan itu. Kita tak boleh fikir. Daripada hadis Nabi SAW mengatakan punca penyakit itu daripada perut, pencernaan. Kita makan tu sekadar untuk kuat mengangkat tulang saja. Tulang belakang kita itu saja. Kalau pun nak makan lebih, boleh. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 adalah udara. Kan itu cerita tentang pencernaan. Pencernaan itu perlu kepada 3. Ya, makanan yang nak dicerna, air yang akan membantu pencernaan, dan udara yang akan membantu pencernaan tersebut. Jadi orang sakit ni sebab apa? Sebab dia tak ada pencernaan. Pencernaannya lemah. Jadi sebab itulah Pak Haji kata, kalau orang pencernaan lemah, dia ambil kapsul, dia makan, tak berkesan. Tak berkesan. Jadi apa yang mesti dibuat? Kapsul itu harus diseduh macam teh tu. Jadi macam tu juga SJ2. Ada orang kata, Pak Haji saya makan SJ2 tak berkesan. Buka, rancur dengan air panas. Sebab perutmu itu dingin, tak ada enzim. Jadi tolong. Ya, jadi oleh sebab tu orang yang berpenyakit apa? Penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jantung, migrain, asam urat, semua masalah pencernaan. Sebab itu dalam HB ni ada satu pil yang terbaik sekali yang Pak Haji selalu bagi. Hari-hari orang nak minta sakit gastrik ya Pak Haji apa semua, 7 angin. Herba 7 angin. Kerana apa? 7 angin tu untuk memperbaiki pencernaan. Dah cukup. Kita tak bincang lagi tentang penyakit-penyakitnya. Bagi 7 angin saja dia rasa sihat. Pasal apa? Sebab perutnya sudah mula bagus, pencernaannya sudah bagus. Bakteria yang berada di dalam perutnya, di dalam ususnya itu tak menyebabkan racun. Pasal apa? Pencernaan dia bagus. 3 hari tak BAB. BAB tu buang air besar lah. BAK buang air kecil. Makan temikai ada. Makan semangka kita makan untuk melawahkan buang air kecil. Kalau air besar apa dia? Air besar kita kena ambil madu lebah, minyak zaitun.
Sebab tu boleh dicampur madu lebah campur dengan minyak zaitun, terbaik untuk jadi obat. Tetapi kalau kita nak tambah sikit lagi, tambah sikit lagi. Madu lebah, minyak zaitun, dan kita boleh tambahkan dengan minyak habatus sauda. Tu resep yang terbaik, masya-Allah. Ataupun kalau tak mau bobo, tak mau letakkan minyak habatus sauda, letakkan kulit kayu manis supaya dia dapat bereaksi. Masya-Allah, masya-Allah. Campuran campuran yang terbaik. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu dia baik untuk radang. Bila dia baik untuk radang ini, dia bagus untuk sendi. Untuk sendi. Bila sendi kita ini bagus, maka pergerakan kita bagus. Bila pergerakan kita bagus, kita tak tidur saja. Di manakah mulanya orang sakit? Di mana bermulanya sakit? Bila orang tu tidur. Bila dia tidur, dia tak boleh bergerak, dia tak mau bergerak kerana dia sakit, maka bermulalah seperti pokok yang condong, maka pohon-pohon lain akan duduk di atasnya dan airnya akan tumbang. Kelemahan itu bermula bila tidak bergerak. Otot kita jadi kuat bila kita bergerak, bila kita menggunakan otot. Tulang kita jadi kuat bila kita bergerak. Kalau tulang kita sudah tak bergerak, banyak tidur, tulang akan jadi lemah. Otot akan jadi lemah. Jadi dia perlu kepada pergerakan. Itu namanya riyadhah. Riyadhah. Ya, termasuk juga kita bangun, kita solat, kita gagahi jugalah. Kalaupun tak kuat, bangun berdiri juga supaya jangan kaku. Nanti kalau kita kaku dan mula kaku, dia akan terus kaku dan sebagainya. Itu di antaranya. Apakah peranan madu lebah pada ketika itu? Madu tualang ini khususnya adalah untuk supaya jangan jadi kaku pada sendi-sendi. Pada sendi, jangan kaku. Yang kedua, sendi tak akan kaku kalau usus tidak kaku. Usus itu kaku, jadi pretesisnya itu dia tak keluar. Itu kaku. Macam mana? Minyak zaitun plus dengan madu tualang. Terbaik. Itu di antara yang Pak Haji nak sebutkan. Kemudian seterusnya Pak Haji nak sebutkan bahawa dia adalah merupakan antioksidan. The powerful antioksidan. Anti pengaratan dalam tubuh. Pak Haji lama dah ini cerita jumpa orang duduk di hutan, jumpa di bawah bukit. Hairan tengok dia badannya fit, kuat naik bukit, turun bukit. Badannya fit. Apa yang dia amal? Dia kata, saya minum madu lebah tualang. Berapa banyak? Tanya dia. Waktu pagi 2 senduk besar tu. 2 sudu besar maksudnya. Waktu malam 2 sudu besar. Tetapi Pak Haji dah bagi petua kalau kita minum badan masih dingin, maka kena minum lagi. Sebab kekurangannya sangat kurang. Minum lagi sampai dia panas badan kita. Jangan takut. Ada orang kata, saya takut nak minum madu, takut panas. Astaghfirullahaladzim. Ya. Takut dengan yang bagi prescribe ni Allah. Bukan doktor. Allah yang bagikan ubat untuk kita. Takut. Ini yang kita kena istighfar, kena belajar balik sebagainya. Bagaimana kalau kopi radik diminum bersama dengan madu lebah? Bagaimana kalau obat disinergikan dengan madu lebah? Sebentar lagi Pak Haji akan ulas. Kita hentikan bagi ruang untuk iklan terlebih dahulu. Silakan. Selamat datang ke Galeri Madu Aikroh Malaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu Tibbun Nabawi dan madu tidak dapat dipisahkan kerana ia disebut di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim.
Maksudnya, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah rumahmu di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan juga di tempat-tempat yang dihuni oleh manusia. Saya teringat antara kuliah yang disampaikan yang saya pernah belajar daripada guru saya, Tun Haji Ismail bin Haji Ahmad. Beliau mengatakan bahawa kekuatan madu ini terletak pada penghasilan madu lebah yang dihasilkan oleh kekuatan getaran yang dihasilkan oleh lebah-lebah, iaitu getaran. Di sini kita dapat melihat madu dijual dalam berbagai bentuk dan mempunyai khasiat yang tersendiri. Di dalam SPA kita mempunyai madu-madu yang berkualiti tinggi seperti madu sumur, madu habatus sauda, madu osteo, madu mar'i, madu sidir, madu asli dan madu liar. Jangan lupa amalkan madu dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, bersyukur kita sambung lagi ya. Jadi di Malaysia khususnya penjualan untuk madu asli ni sangat-sangat tinggi. Keluar macam mana pun habis, selalunya habis. Sebab apa? Paling pas bila dicampurkan dengan kopi. Jadi sedap, enak, lemak. Masya Allah. Sebab apa? Aroma dia juga. Jadi artinya kalau madu arak, madu daripada polen kurma, sesuai dengan minum dengan kopi radik. Masya Allah. Ya, apatah lagi kopi radik boleh juga kita gunakan yang black radik ataupun yang warna merah tersebut. Boleh kita gunakan, radikku juga boleh kita gunakan dengan kita mencampurkan. Tetapi di dalam konsep pengobatan pula dia begini, iaitu madu itu mesti disiapkan dalam bentuk hangat atau suam, yang harus kita minum selepas kita mengambil herba tersebut. Kalau kita bisa ambil dalam bentuk kapsul, dalam bentuk pil, dalam bentuk apa pun, lepas saja kita minum itu mesti minum dengan air madu suam. Itu dia punya art of healing dia tu, seni penyembuhannya itu. Kalau tidak pun buka saja kapsulnya itu, masuk ke dalam air tersebut. Itu adalah kaedahnya. Sebab apa? Madu itu menjadi sinergi untuk menguatkan lagi herba tersebut. Sesuatu yang diambil bersama dengan madu, dia akan jadi kuat. Kenapa dia jadi kuat? Kerana proses pencernaannya akan berlaku dengan sempurna. Dengan sempurnanya. Baik. Jadi oleh sebab itu kita tahu bahawa sifat madu ini, yang pertama, kalau kita ambil madu daripada madu ini, madu tualang ini sifatnya panas. Bagus sekali untuk pencernaan. Tapi kalau kita ambil madu kelulut, sifatnya dingin. Jadi kita kena tahu cara dia, bagaimana nak mengubatnya. Misalnya apa? Orang yang ada asma, kita bagi madu kelulut. Ya, madu kelulut. Jadi kita bagi dia sebab kita perlu mendinginkan sesuatu yang panas, mukusa dan sebagainya. Tetapi kalau untuk nutrisi, untuk tulang, untuk otot, untuk sendi, untuk otak, ya, kita gunakan madu tualang. Ya, jadi itu adalah antaranya. Jadi kita tak boleh kata ini bagus, ini tak bagus, ini bagus, ini tak bagus, semua bagus. Kerana dia semuanya datang daripada Allah. Jadi kalau begitu, misal kata kita jumpa orang batuk lah. Kita tengok dia sama seperti batuk dingin. Kita tengok dia begitu. Kita pun berikan madu yang panas. Madu tualang. Batuk bertambah-tambah. Berartinya penelitian kita itu tidak tepat. Kita tukar dengan madu yang bersifat dingin pula. Madu kelulut pula. Jadi begitulah, di antara dua madu itu ada dua sifat yang berbeza, dua sifat untuk tubuh badan kita. Jadi cari yang mana satu sesuai untuknya. Sama ada madu tualang atau madu kelulut. Itu di antaranya. Sebab apa ya? Jika kita mengkaji, kadang-kadang
keberkesanan ini bergantung juga dengan cara dan makanan kita setempat. Kalau di tempat itu hanya makan roti, misalnya di Pakistan katalah makan roti, maka di situ dia mungkin memerlukan yang panas. Mungkin sebab dia perlukan otot yang kuat, tulang yang kuat. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Kalau di sini dia makan banyak macam-macam, ada gulai, ada kari, ada sup, ada lagi sayur terung, ada lagi campur acar buah, masuk macam-macam ini, mungkin dia perlu kepada madu yang lain. Jadi tidak boleh ditetapkan melainkan dengan melihat pengalaman setempat. Jadi itu adalah macam kita belajar ilmu fikih lah. Fikih air wuduk misalnya. Air wuduk kita, wuduk itu ya dilarang kita untuk lap air wuduk. Misalnya air wuduk dekat muka, kita jarang kita lap dekat tangan tu, biarkan dia kering dekat situ. Fikih kita bunyi begitu ya, ceritanya begitu. Cuba kita pergi di tempat dingin, kita kena lap. Kalau kita tak lap itu, habis tetangga sendi-sendi kita. Kan fikirnya berbeza. Sama juga dengan madu. Madu pun macam tu juga. Jadi oleh sebab itu, maka dia mengikut kesesuaian dan kepintaran seorang herbalis itu untuk meneka yang tepat, mendiagnosis dan memberi herba yang tepat. Misalnya ya, madu sidir. Pak Haji selalu menggunakan madu sidir ini ada beberapa hal yang Pak Haji nak ceritakan tentang madu sidir. Madu sidir ni yang pertama, sebab pokok sidir tu dicerita di dalam Al-Quran. Sidirin mahdud, cerita dalam Al-Quran. Ya, pohon sidir ini menjadi makanan, buah sidir itu menjadi makanan ahli syurga. Jadi bila disebut makanan ahli syurga, bagi Pak Haji penganalisaan secara umum, Pak Haji dah kata ini istimewa. Jadi oleh madu itu, asal itu dah dicerita dah. Dalam surah Lebah ni dah cerita dah tentang bagaimana asal ini jadi ubat. Kemudian diceritakan lagi pohon bidara. Jadi ada dua yang dikombinasikan dekat situ, namanya madu daripada sidir. Jadi di situ Pak Haji cuba menangkap hikmah. Hikmah. Okey, lihat ya. Kalau kita tengok hikmah ni, kita kena lihat di dalam bahasa Arab. Asal, apakah makna asal? Asal ini ialah, yang pertama ialah madu lebah. Yang kedua, asal ini ialah kekacauan jiwa yang kacau, jiwa yang galau. Ni nak menangkap rahsia. Jadi oleh sebab itu, maka inilah yang dikatakan bahawa madu lebah itu memperbaiki roh. Yang ni panjang cerita ni. Pak Haji nak cerita panjang sekali ni, tetapi pendek-pendekkan sajalah. Nanti lihat di dalam TV Pak Haji, tengok macam mana madu sidir diambil di Yaman. Mampu tak Pak Haji ke Yaman dalam masa peperangan ini, tunjuk ambil di Hadramaut madunya, mampu atau tidak? Nanti tengok. Kalau dalam perjalanan macam jejak Rasul juga, kalau terkorban, ya itu nanti jadi rekod lah. Di saat orang berperang tu, kalau Pak Haji tak pergi, suruh Kak Wan dia pergi. Dia suka kembara-kembara tengah duk berperang di Pakistan ni. Dia saja tu saudara. Baik, apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini, bahawa macam mana madu sidir ini dia baik untuk yang kedua. Asal bagi makna yang pertama madu, dan makna yang kedua iaitu apa dia? Kekacauan jiwa maksudnya. Itu makna dalam bahasa Arab yang diterjemahkan kepada Pak Haji oleh Ustaz Yusri, pakar bahasa Arab. Bukan pakar lah, tetapi belajar di dalam penguasaan bahasa Arab. Jadi beliau yang menterjemahkan. Ni satu yang menarik. Bila Allah Ta'ala cerita ni, bila Allah Ta'ala buat sesuatu, nama tu pun mempunyai pengertian dah. Jadi Pak Haji selalu gunakan untuk orang yang ada masalah jiwa dengan madu sidir. Sebab apa? Sebab pertama, orang dalam syurga, fikir orang dalam syurga itu tak ada kekacauan jiwa, semua gembira-gembira saja. Syurga dihias-hias lagi, ya,
dihias-hias indah lagi. Kerana nak ada perarakan besar daripada langit. Jibril bersama dengan seluruh para malaikat turun ke bumi. Allahu Akbar. Malaikat-malaikat yang turun ke bumi bersama dengan Jibril, perarakan besar-besaran, macet langit. Kalau kita katakan orang yang balik kampung tu, orang yang balik kampung di perayaan raya ataupun macet jalannya itu, mudik, bahasa Indonesia panggil mudik, balik kampung. Pak Haji pernah daripada Kuala Lumpur nak balik ke sini 12 jam. Jadi di situlah itu perarakan besar-besar balik kampung, mudik. Tapi ini bukan mudik, ini adalah Lailatul Qadar. Turun para malaikat. Allahu Akbar. Kita semua harap kita dapat Lailatul Qadar. Itu cerita dia. Baik, tentang madu sidir ni, jadi diberi makan, minum pada waktu pagi 1 senduk besar, waktu malam 1 senduk besar. Minum dia. Subhanallah, subhanallah. Pertama sekali manusia ni ada roh. Ada tubuh halus. Pak nak cerita sikit tentang tubuh halus. Tolong faham betul-betul Tolong faham betul-betul tentang tubuh halus ini. Tubuh halus ini kita tidak boleh lihat. Kita boleh rasa. Aku tak sihat, pergi jumpa doktor, dia semua sihat. Aku tak sihat. Atau orang itu mengalami masalah sakit. Sakit di atas sakit, SLE, sistemik lupus. Sakit atas sakit, sakit ginjal, sakit di kulitnya, dia radang, jadi dingin di tubuh badannya itu, makin kurus. Penyakit kanser, sakit di atas sakit. Berlapis-lapis kesakitan tu. Kalau berlaku berlapis-lapis kesakitan itu, menandakan bahawa sakit di dalam tubuh halus. Tubuh halus yang sakit. Macam mana tubuh halus yang sakit? Jadi pertama sekali cara nak mengubatnya ialah ubah diet. Apa dia? Tak boleh makan makanan yang bergoreng dengan goreng minyak. Tak boleh. Tak boleh makan makanan yang berproses. Selama berapa? 2 tahun. Dia hanya boleh makan makanan rebus saja. Makanan rebus. Ikan rebus. Makan dengan nasi putih. Apa juga? Sayur rebus. Rebus boleh. Itu dia antara sayur air dan juga sebagainya, ulam-ulaman sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab dia tak mau tubuh badannya itu merosakkan roh halus yang tu, tubuh halus yang tu. Dia berlapis-lapis. Kalau dia ubah begitu, diikuti dengan minuman air. Yang ni Pak Haji belajar ni, minuman air yang betul. Minuman air betul mesti ambil air gunung. Ni ceritanya nak ambil air gunung Jerai kah Pak Haji? Bukan. Kalau duduk di Merapi, ambil air gunung Merapi. Dihidra itu berapa banyak penyakit jiwa orang gila minum air dihidra sembuh berapa banyak. Mereka yang nak ambil itu minum saja, maintain darah tinggi, kencing manis, maintain, kanser makin hilang. Air gunung, kena ambil air gunung. Kenapa air gunung? Kenapa tak boleh ambil air daripada keran, air pipe biasa, air daripada pemerintah, air daripada JKR? Kenapa? Tak boleh. Dia kena ambil air gunung. Air gunung air yang special. Kerana air gunung ni keluar daripada akar-akar kayu, berbagai jenis akar kayu, ribuan akar kayu yang dia lalui. Ribuan. Bukan satu akar kayu. Subhanallah, daripada puncak bukit itu dia turun menyelinap di bawah filter tanah itu kena akar kayu ni terus sampai ke bawah dia keluar. Masya Allah. Namanya air akar kayu, tapi bukan rebus. Bukan air yang direbus. Dan air itu tak boleh masak. Tak boleh masak kan nanti ada bakteria. Subhanallah. Bakteria itu bakteria yang bersahabat dengan tubuh badan kita. Jadi kalau kita sampai ke Gunung Jerai ni, kalau sampai ke tempat Pak Haji,
ada satu tempat namanya Bukit Jaga. Bukit Jaga tu maknanya gunung kecil di bawah Gunung Jerai. Di bawahnya hujung, di bawahnya laut. Di situ ada tempat mengalirnya air. Air daripada gunung itu, air filter, bersih dan jernih. Simpanlah lama mana pun, dia tidak ada ampasnya, tidak ada keladaknya. Bersih. Dia terfilter daripada batu-batu dan juga terfilter daripada akar-akar kayu. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji nak ceritakan untuk kita faham ya. Nanti datang ke sini, kita tengok atas Gunung Jerai itu, di tempat Pak Haji pun lah ya, ada apa? Ada kulit kerang, ada batu yang tertempel kulit kerang di situ. Apa maknanya? Maknanya dahulu tempat ini sudah ada air laut, sudah sampai ke sini. Jadi lama kita bertanya kat orang tua, ingat tak laut di sini? Dia kata tak pernah. Kalau dia tanya, ada yang lima generasi hidup. Dekat sini ada seorang ibu 4 generasi hidup. 4 generasi. Dia, anak dia, cucunya, cicitnya. 4 generasi. Dia pun tak ingat. Tidak pernah. Bukan dia tak ingat, bukan tak pernah. Ini berlaku pada zaman mungkin 500, 600 ataupun berlaku sejuta tahun dulu. Apa yang Pak Haji nak sebutkan bahawa bukit-bukit gunung ini dia adalah merupakan sebahagian daripada batu-batu tua. Pak Haji tak sama dengan Ummul Qura, tidak. Tetapi Pak Haji nak mengambil persamaan di sudut tua. Ummul Qura, Mekah itu batu-batu tua. Batu-batu tua ini, jutaan tahun ini, yang dulunya lautan, telah membuat satu filter alam. Keluar air di Gunung Jaga, di Bukit Jaga, di sebelah bawah ni, dekat dengan sini saja. Siapa nak datang sini besok, siapa nak datang ke Yan, siapkan dulu bekas 5 liter tu, monti sebelum sampai ke tempat Pak Haji ni. Ambil air tu dulu, minum. Masya Allah, kanser hilang, penyakit-penyakit hilang, darah tinggi hilang, penyakit kencing manis hilang, dengan hanya air daripada filter tanah yang berjuta tahun ini. Subhanallah. Daripada situlah air akar kayu itulah yang diambil minum bersama dengan herba-herba kita yang ada ni. Sebab tu Masya Allah, Pak Haji bukan nak iklan ya, bukan nak iklan. Pak Haji nak sebutkan di sini ramai kita membuat perawatan gratis kepada orang kampung. Subhanallah. Isu yang pertama yang banyak berjumpa dengan Pak Haji, dia kata saya sakit kepala. Saya sakit kepala Pak Haji. Sakit kuat. Pak Haji cuma bagi pertama air Gunung Jerai. 5 liter. Bawa balik. Lepas tu Pak Haji bagi kapsul Bajakah 6 kapsul. Ambil, bawa pulang. Mereka makan. Pak Haji kata 6 hari lagi, 7 hari lagi datang semula. Biiznillah sampai sekarang hampir 99% sembuh dengan izin Allah. Pasal apa? Herba betul-betul efektif. Air yang diminum tu cukup banyak, sebab 5 liter yang Pak Haji bagi tu dipesan minum 1 hari 1 liter. Kalau tak pesan begitu, dia tak minum 1 hari 1 liter. Tak cukup air. Air yang dia minum pula air akar kayu. Allahu Akbar. Tambah dengan ambil dengan herba. Begitulah dengan madu lebah. Madu lebah itu pun macam tu juga. Dia katalis. Jadi sebab itu ketika kita nak cadang orang ambil ubat herba, pesan dekat dia madu lebah, jangan lupa ya. Tapi kalau jenis kejiwaan, madu lebahnya apa? Madu lebahnya ialah madu sidir. Madu sidir. Banyak Pak Haji rawat tentang masalah hormon. Entahlah, mungkin kerana Allah Ta'ala makbul, kerana Pak Haji ni percaya sungguh-sungguh. Kalau orang kata sembuh, insya-Allah sembuh. Insya-Allah tu bukan insya-Allah sebab nak jual barang, bukan.
InsyaAllah tu insyaAllah percaya sungguh-sungguh. Sebab apa? Bila dia tanya itu, Pak Haji terus ingat ucapan Nabi, benarlah Allah. Allah tu benar. Allah yang ciptakan ubat madu ni untuk manusia. Benarlah. Kalau tak ada ubat apa pun, hanya ada madu lebah, Pak Haji percaya akan sembuh dengan madu lebah saja. Sampai begitu keyakinan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi, Masya Allah, bila kita yakin, bila kita ikut, bila kita teliti, bila kita tadabbur, Allah bagi lagi pencerahan-pencerahan tentang ilmu pengobatan. Dan yang terakhir, hari ini Pak Haji dah mula boleh membuat ubat untuk narkoba. Dahsyat ni, dahsyat. Ubat untuk narkoba, untuk ketum. Anak-anak muda yang ambil ketum, sudahlah, berhentilah. Ketum dan juga ubat untuk rokok yang tak boleh tinggal. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana Allah memberikan pengetahuan ini? Pengetahuan begini Pak Haji ambil dan kaji di dalam COVID-19. Bagaimana kuman daripada kuman virus COVID-19 ini, dia akan menjadi diam bila ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga kan Donald Trump dengan Obama bergaduh. Hari ini negara-negara yang dulu mengharamkan azan yang kuat disuruh untuk melanturkan azan. Di Britain, di Berlin, suruh azan. Yang ditahan azannya itu sebab apa? Sebab virus itu dia diam, dia kaku. Dulu mungkin kita tidak alert ketika seorang daripada peneliti daripada Jepang membuktikan bila dibaca ayat Quran, molekul-molekul dalam air itu menjadi indah, tersusun. Kalau dibagi dengan bunyi muzik, dia pecah. Di situ Pak Haji menyambar beberapa rahsia. Yang pertamanya, di dalam air yang nak minum itu mesti ada suara azan, getaran daripada Al-Quran. Getaran Al-Quran apa dah? Kita baca Quran kah? Kita baca Wirid Al-Maksurat lah. Kalau yang tempat kita Wirid Al-Maksurat, getaran Al-Maksurat itu. Getaran Al-Maksurat itu yang pertama sekali. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, kita memasukkan ada satu lagi, iaitu unsur ilahiyahnya itu, iaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini dia berjaya untuk membetulkan struktur air yang lain bila ianya dicampur dengan bantuan gelombang. Maka dengan bantuan plus air Zam-Zam, mineral dan juga keberkahan, plus dengan gelombang yang diwujudkan, lalu dia ambil air daripada Gunung Jerai, air yang berlapis-lapis akar-akar kayunya itu dicampurkan, dibuat satu formula baru untuk narkoba. Soalannya nanti ada orang bertanya, macam mana Pak Haji boleh yakin dia boleh sembuh sedangkan dia baru dibuat? Inilah dia yang Pak Haji sebutkan ya, bahawa kita itu buka mata dulu sebelum datang cahaya. Sebab perkara-perkara macam ni kita tak boleh terang. Dia tak ada ujian klinikal. Dia tak akan uji dekat tikus. Dia tak akan cari tikus yang ada narkoba pula. Mana ada tikus narkoba sebagainya. Dia tak boleh uji kepada, tidak ada ujian. Tetapi ujian itu konkret di dalam sebuah ilmu yang Allah bagi. Allah bagi. Baik. Macam mana nak jelaskan ilmu ni? Macam mana nak jelaskan? Misalnya sebagai contoh. Sebagai contoh, kita lihat pada alam. Lihat pada alam ni namanya tadabbur. Tadabbur ini dia akan ada dua, fikir dan zikir. Satu fikir, satu zikir. Bila kita mula fikir dan zikir, kita perlukan petunjuk daripada Allah. Di mana? Di mana petunjuknya? Petunjuk ada dalam Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran, kita akan menemui Allah menjawab pertanyaan kita tu. Sebab itu Syed Qutb mengatakan bahawa Al-Quran tu hidup. Dia jawab.
bapa ibu sekalian, cuba bapa ibu melatih diri bapa. Ada permasalahan, buka Quran. Pasti di mana juga halaman yang bapa buka, pasti ada jawapan di situ. Biasakan. Apa juga problem, apa, misal kata wang kita hilang, katalah wang kita hilang, buka Al-Quran, baca Al-Quran itu, ya, kemudian tengok maknanya. Buka, kita lihat. Bukalah di mana pun. Dalam satu muka itu, satu halaman itu, pasti ada jawapan. Itu diamalkan setiap hari. Diamalkan sampai bapa ibu tak boleh lepas Al-Quran. Tak boleh lepas Al-Quran. Sebab apa? Sebab problem kita ada setiap hari. Problem kita ada setiap hari. Di mana-mana semua ada. Kita ada problem. Ya, kita nak tanam padi, hujan. Macam mana ni hujan? Buka Al-Quran. Kita pun baca. Allah jawab terus. Kebetulankah ini dengan ayat yang kita baca dengan problem di dalam jiwa kita? Tidak ada kebetulan. Ini orang fikir dan zikir. Dia baca, Allah jawab terus. Hujan itu, ketika kita sedang berfikir tentang hujan, Allah jawab di dalam Al-Quran tersebut. Hujan itu adalah menumbuhkan untuk bumi dan sebagainya, kehidupan sebagainya. Tidak ada satu problem yang tak dijawab, sehingga bapa ibu rasa takut. Gembira pun ada, takut pun ada, hibah pun ada. Rasa macam Allahu Akbar. Ya Allah, kita sedang berkomunikasi, sedang mengatur bicara dengan kepada pencipta alam ini melalui Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita baca hari ini, kepahaman dia macam ni. Besok baca lagi, pahaman dia begini. Dia faham lagi. Dia kefahaman di atas kefahaman, di atas kefahaman, atas kefahaman. Jadi oleh sebab itulah, asas itulah, disiplin itulah yang kita bentuk membuat POC. Kita disiplin itulah yang kita bentuk untuk buat wave. Disiplin itulah kita bentuk untuk buat SGH. Dan herba-herba yang lain. Dan kopi dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka dengan konsep disiplin itulah, maka kita membuat obat untuk menghilangkan kecanduan narkoba. Dadah, drug addict, daun ketum, ya, dan juga untuk kecanduan, untuk orang yang ketagihan merokok, dan juga untuk alkohol. Berhenti percampuran dia. Tapi kena niat Bismillahirrahmanirrahim, baca suratul Fatihah, niat, dan mesti digoncang 50 kali. 50 kali di dalam air mineral. Hanya ambil sedikit saja. Ya, ambil sedikit saja. Jadi di antara itu, air itu hanya 5 liter, ya, 5 liter boleh digunakan sampai 1 bulan. Kalau yang nak cepat 10 hari. Tapi kalau dia nak guna sikit-sikit, boleh untuk 1 bulan. 1 bulan tu hilang ketagihannya. Lepas ini orang kejar Pak Haji. Sebab apa? Ini orang dah tak boleh jual narkoba. Biasanya macam itulah. Siapa yang menemui sesuatu yang menghalang kejahatan, dia akan dikejar. Ada yang ditembak mati, ada sebagainya. Ya, bismillah. Tidak ikhlas lah. Penemuan ini mesti disebarkan untuk menyelamatkan umat Islam. Umat Islam ramai sekali yang terdedah dekat situ. Bismillah. Kita ini adalah merupakan jihad kita, perjuangan kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya, nak ceritakan lagi bahawa madu lebah ini dia menyembuhkan luka. Luka sama ada dibasahkan kepada kain dengan madu lebah, ditempelkan di atas tempat luka. Sama ada luka terbakar ataupun luka apa, dibasahkan di kain tu, lalu ditempel di situ, dibiarkan. Tak perlu dressing untuk hari yang kedua, tak perlu. Sebab tak ada kuman yang boleh hidup di dalam madu lebah, tak ada. Jadi kalau luka di dalam, luka di atas kulit kita boleh sembuh, macam mana luka dalam perut kita? Subhanallah, juga sembuh. Tapi memang bila luka di dalam madu lebah ni ada iodin, ubat luka. Kita pun biasa akan luka kat kulit, kita letak ubat luka, rasa perih kan. Begitu juga dalam perut. Bila kita minum, dia rasa perih. Tapi kena minum lagi, kena minum lagi, kena minum lagi. Di sinilah titik gagalnya.
Pak Haji nak sebut titik gaganya. Bila ambil herba, orang tu dia mengambil ubat kimia. Sudah lama ambil ubat kimia ni. Ya, sudah berkantung-kantung ubat harus dia makan. Bila dia ambil herba, dia pasti sakit. Dia kaku badan, dia ngilu, dia sakit kepala, dia keluar discharge. Itu dia kena lewati. Wajib dia melewati. Kita tidak ada jalan lain. Dia kena itu juga. Tetapi sabar. Nanti dalam masa seminggu tu dia akan makin perlahan, makin hilang dan sembuh penyakitnya. Di sini titik sembuhnya. Kebanyakan orang tinggal. Bila sudah sakit, aku rasa sakit, aku tinggal. Tak percayalah. Itu namanya direction of cure. Makan ubat, minum obat, bukan sama seperti kita minum air kosong. Air kosong memang kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau air ada herba, ada akar-akar kayu, pasti dia akan menggigit sendi-sendi kita yang ada permasalahan tersebut. Itu yang Pak Haji nak terangkan. Disiplinnya. Kita kena tahu disiplin untuk pengambilan herba ini mesti melalui satu wilayah, satu detik, satu ketika. Badan akan sakit. Ambil madu lebah, badan sakit. Ini jangan-jangan tidak baik madu lebah ni. Astaghfirullahalazim. Sebab apa kamu mengatakan tak baik? Sakit tubuh badanku. Ya Allah. Percayalah. Bila kita tak mau mengikuti disiplin ini, kita akan mengikut disiplin kimia. Makan, hilang sakit. Hilang sakit atau hilang penyakit. Hilang sakit. Sapu sampah masuk di bawah kapet. Satu hari keluar membusuk, habis jatuh down. Stage 4. Jadi sebab itu Pak Haji kalau ada orang datang stage 4, Pak Haji tak risau dia stage 4 ke, stage 3 ke, serius macam mana, Pak Haji tak risau. Cuma Pak Haji risau dia tak bersedia aja. Jadi sebab itu ketika nak memulakan pengobatan ini, Pak Haji sanggup bagikan gratis, tetapi dia kena bersiap sedia untuk sembuh. Misalnya apa dia? Breast cancer. Breast cancer ni Masya Allah, selepas Pak Haji menggunakan bajakah 100% dengan izin Allah ya, dengan izin Allah 100% sembuh. Stage 4 yang sudah pergi ke tulang belakang, tulang ini semua sudah pergi, yang sakit pada malam-malamnya sembuh dengan izin Allah. Nikmat apa lagi kita nak dustakan? Pak Haji tak menafikan, Pak Haji tak bagi tahu kata ini rahsia kepada diri Pak Haji. Pak Haji cerita pokok bajakah ini boleh ambil di mana-mana juga boleh ambil bajakah, sama ada ambil dengan Pak Haji atau ambil di tempat lain. Pak Haji tak rahsiakan ilmu ni, tetapi Pak Haji nak bagi tahu 100%. Dan ini membuat sebuah hadiah kegembiraan. Kerana Pak Haji merawat orang penyakit breast cancer ni hampir pada setiap bulan ada. Sama ada dipostkan ubat sebagainya. Semua memberikan respon positif. HIV, Masya Allah. Kalau kanker kita boleh kuasai, HIV boleh kita kuasai. Kalau SLE perlu ubah kepada diet, dia bersetuju untuk ubah, baru kita boleh bincang. Kalau tak bersetuju untuk ubah, makan makanan biasa juga, nasi kandar, teh tarik, makanan yang biasa juga, Pak Haji tak boleh buat apa-apa. Minta maaf. Bolehlah bagi herba, tetapi dia akan implikasi. Tetapi kalau dia ikut dengan izin Allah sembuh. Ikut dan mempunyai keberanian untuk ubah. Sihat itu indah. Sihat itu kuat. Sihat itu membuatkan kita menjadi lebih bergairah dengan hidup. Maksudnya ada semangatlah nak hidup. Itu yang Pak Haji katakan, asal itu maknanya dua, madu dan juga kekacauan jiwa. Jadi madu yang boleh digunakan untuk menghilangkan kekacauan jiwa. Itu yang kita gunakan. Masya Allah. Kemudian ada satu hal lagi yang tak sempat Pak Haji nak ceritakan hari ini, ya, bahawa sebelum itu Pak Haji minta maaf, ya, kerana kita membicarakan tentang madu lebah dalam aspek yang berbeza dengan orang lain. Sebab kita digunakan, kita panggil applied sign. Applied sign ini ialah sign gunaan. Kita nak guna, apply
madu lebah yang di-apply dalam pengobatan, bukan berdasarkan kepada intellectual exercise, berbincang tentang bahan-bahan aktif tapi kita pun tak guna. Pak Haji ambil setiap hari madu lebah. Macam sekarang ni Pak Haji sedang menguji satu madu lebah daripada kelulut yang diambil daripada gaharu. Sebab apa? Itu Masya Allah ya. Macam mana dia keratan daripada gaharu, baunya kita tak tahu macam mana. Dia bukan ambil pada bunga, rasanya dia ambil pada resin hitam. Namanya Royal Enzyme 6 ataupun enzim 6. Enzim kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir Pak Haji sedang mengkaji enzim 6. Sebelum kita bagi tahu kepada orang itu untuk coba, kita coba dulu. Hitam. Dan dia tidak masam. Dan dia mempunyai satu kesan kalau dicampurkan ke dalam lemon yang Pak Haji lihat ya, lemon, jahe, masuk sikit gula merah. Dia berkeringat sebentar aja. Basah baju. Sebab apa Pak Haji masuk gula merah? Ini sedikit sebelum mengakhiri. Apakah bezanya madu manuka dengan madu tualang? Kalau kita ambil madu manuka tu dengan kental dia masuk di dalam ini, kita macam boleh kita telan. Dia campur sikit dengan gula merah. Bukan gula merah, gula perang. Jadi kalau kita campur dengan gula perang, dia mix tu sama seperti kita mix antara apa dia, madu dengan kopi radik. Dia jadi sedap. Dan dia baik untuk anemia, untuk orang kurang darah. Bila darah tu kurang, imuniti kita lemah. Bila imuniti kita lemah, pencernaan kita lemah. Hati kita lemah. Tubuh badan kita lemah. Subhanallah. Mix di antara madu dengan gula perang atau gula merah itu terbaik. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, boleh tak kami mencampurkan madu dengan gula aren? Terbaik untuk bab demam. Terbaik. Sangat-sangat baik. Jadi jangan ada pula orang yang bertanya, Pak Haji kenapa nak campur dengan gula pula? Sedangkan sudah madu, kenapa perlu campur gula pula? Pak Haji dah sebut gula aren tu ada keistimewaannya. Pohon aren itu keistimewaannya. Madu itu menyerap daripada gula aren, itu keistimewaannya. Mematipelkan, mengkataliskan menjadi satu minuman yang terbaik. Jangan lupa. Terima kasih semua yang mengikuti bersama dengan Pak Haji. Kita sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.